Okay, so kita sambunglah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan kelas kita lah. So untuk hari ni kita akan discuss tajuk apa? Sekejap Okay. Okay. So untuk sebelum ni kita dah tengok dah. Okay. Macam mana estimation of vapor pressure. Okay. As well as kejap. As well as okay, so vapor pressure. Okay, macam mana kita nak calculate menggunakan Clapeyron equation as well as what is it? Clausius-Clapeyron's. Okay, saya harap semua tahulah macam mana nak calculate vapor pressure ni. Sebab untuk multi-phase system, okay, vapor pressure penting untuk kita calculate fractions, okay, untuk calculate dia punya partial pressure, okay. So saya harap awak boleh tahulah dan macam mana nak gunakan Antoine equation tu. Okay, so bila melibatkan mixture, dia akan ada komponen ataupun phase yang akan transfer. Contohnya liquid ke gas ataupun gas ke liquid, dia condense kemudian dia ke liquid phase. Okay, so itu yang kita akan tengok untuk hari ni. Okay, untuk hari ni scope yang kita akan cover adalah gas liquid system. Okay, one condensable components. Okay, dan juga some part of multi-component gas liquid system. Okay, kita mungkin masuk dekat sini multi-component ni Raoult's law dengan Henry's law lah. Okay, dekat sini pun ada Raoult's law. Okay, tapi yang ni lebih related kepada composition dekat dekat liquid. Macam mana kita nak relatekan equation untuk Raoult's law tu, okay, dengan composition dekat liquid, dia gas dengan liquid. Okay. Okay. So untuk one condensable component, okay, kita mungkin tengok ada sistem yang ada several component, okay, several components, yang mana salah satunya akan exist as a liquid at the process condition. Okay, so biasanya common process yang kalau awak tengok kat sini adalah transfer of liquid to the gas phase. Okay, transfer of liquid to the gas phase. Ini adalah evaporation, drying dengan humidification. So kita kalau ada A, B dengan C, okay, liquid ni, okay, kita masuk dalam sistem ni ataupun distillation column lah. Okay, evaporator. Okay. So yang BC ni dia akan turun ke bawah sebab dia ada high boiling points and lower boiling points akan evaporate lah. Okay, ini yang kita panggil evaporation, drying ataupun humidification. Okay, so ada juga sistem kita panggil condensation dengan humidification lah. So yang ni involve transfer of gas to liquid phase. Okay, so A, B, C masuk, yang ni akan water akan condense lah. So ini kita panggil condensation ataupun condenser lah. So ini awak akan guna nanti masa plan design. Macam mana awak nak gunakan condenser, macam mana awak nak guna distillation columns. Okay. Okay. So kita tengok example dia. Okay. Contoh dia kalau tengok kat sini water kan. Okay. Yang ni initially sistem ni ada air lah. Okay. Initially contains dry air without the water. Okay. And sistem ni dia punya temperature adalah 75 degrees lah. Okay, and pressure 760 mm mercury. Okay, so bila liquid water masuk dalam sistem ni, okay, bila masuk dalam sistem ni dengan temperature 75 dengan 760 mm mercury, okay, water ni akan evaporate. Okay, water ni akan evaporate. So dia punya mole fraction of water akan increase dekat gas phase ni. Okay, dia akan increase. Sama juga dengan dia punya partial pressure of water. Okay, partial pressure of water dia akan increase dekat gas phase. Okay, so dekat sini lah. Okay, so dekat sini dia akan increase. Sampailah satu masa dia punya
rate of water transfer kepada gas phase ni jadi kosong ataupun dia dalam keadaan yang tepu. So ini yang kita panggil saturated. Water ni saturated. Okay. So water in the gas phase ni kita panggil dia sebagai saturated vapor. Okay. Faham ya? So air masuk dia akan volatile sampailah dia saturated dalam satu keadaan. Kalau awak increasekan pressure dalam satu masa tu dia akan condense. Itu yang kita panggil adalah saturated punya point ataupun dalam keadaan equilibrium lah dekat situ. Okay. So kalau kita tengok dia punya degree of freedoms, okay, F ni, okay, degree of freedoms 2 plus C plus P. Kalau awak tengok kat sini dua komponen phase dia ada dua. Okay, liquid and vapor. Okay. So kat sini kita tengok degree of freedom dia sama dengan 2. So kita boleh specify dua variables, temperature, pressure or composition fraction lah dekat sini. So lagi satu kita boleh identify. Okay, so daripada situ kita boleh buat definition. If a gas at temperature and pressure P contains a saturated vapor whose mole fraction is Yi, and if a vapor is the only species that would condense if the temperature was slightly lower. Okay, so kat sini. Okay, water ni tadi kalau kita slightly lower dia punya temperature ataupun kita ubah dia punya pressure, okay, the partial pressure of the vapor in the gas equal to pure component vapor pressure. Ini yang kita panggil Raoult's law. So maksudnya kat situ, dekat sini adalah partial pressure of water. Okay, contohnya water lah, ni I ni untuk komponen lah. Fraction dia Yi, okay, untuk water juga darab dengan total pressure. Okay, sama dengan Pi star asterisk ni lah. Okay, so ini kita panggil vapor pressure of that particular component. Okay, so selalunya kita guna star lah. Tapi kalau awak dekat buku chemical engineering thermodynamic yang awak belajar tu, dia akan sama dengan P1 rated lah. Pi1 saturated. Ini yang awak guna kan. Okay, sama je. Okay, so nanti kita akan tengok relationship dia dengan liquid punya fraction. Apa untuk Raoult's law ni. Okay, dekat multi component lah. Okay. So itu apa yang kita panggil Raoult's law. Okay. So question ni penting untuk awak calculate fractions as well as another composition untuk awak buat mass balance jugalah. Okay. So awak kena ingat Raoult's law ni. So Raoult's law ni selalunya kita akan tengok sepatutnya applicable dekat sini, sepatutnya dia untuk ideal gas. Sepatutnya dia ada activity fugacity coefficient. Okay. Itu nantilah. Okay, awak dah belajar nanti dekat chemical engineering thermodynamics. Okay, so kita tengok behavior of the gas liquid system. Okay, gas liquid system untuk single condensed components. A gas in equilibrium with a liquid must be saturated with volatile component of that liquid. Yang macam case water tadi tu lah, dia kena saturated lah. Okay, for vapor at equilibrium in the gas mixture, okay, Pi must be lower than P saturated vapor. Okay, so maksudnya partial pressure of the vapor at equilibrium. Okay, dia kena kurang daripada vapor pressure of pure component. Okay, maksudnya kalau in case of water, komponen dia pure. Okay, yang ni partial pressure of water. So dia kena kurang. Okay, so kalau Pi sama dengan P star, okay, ini dalam keadaan saturated vapor lah. Okay, kalau awak attempt to increase the pressure, okay, so dia akan condense. Okay, dia akan condense lah. Okay, any attempt to increase P, adding more vapor increase total pressure would lead to condensation. Ini yang saya cakap. Kalau awak increasekan P ni lagi, okay, saturated vapor ni awak increasekan pressure dia akan condense. Okay, faham ya? Sebab apa kalau awak ikut base kepada PT diagram kan? Okay, macam tu kan? Ni keadaan saturated kan? Okay, ni PT kan, PT diagram. Kalau awak ingat sini critical. Kalau awak increasekan pressure dia, sebab sini liquid phase, sini vapor. Okay, sebab tu dia akan condense. Ni dalam keadaan saturated. Okay, faham ya? Ini kalau PT diagram. Kalau PV diagrams, okay, PV diagrams. Ini PT diagram lah. Yang ni PV diagrams. Okay. Okay. So daripada vapor,
okey. Ni awak akan increasekan dia punya pressure. Okey. So dia akan dalam keadaan liquid. Okey. Sini kawasan liquid lah. Okey, sini kawasan liquid. Okey, yang ni two phase. Ini maksudnya dalam keadaan saturated. Ni yang garis ni lah, yang tengah, yang ni. Okey, boundary ni. Okey. Tu awak faham Tu awak kena ingat. Okey. Okay, so for a given temperature of vapor pressure present in the gas is less than in saturated amount is we call it as a superheated vapor. Okay, so maksudnya kalau less daripada saturated vapor kita panggil superheated. Okay, maksudnya yang kalau PT diagram tu yang ke bawah tu lah. Okay, faham tak? Vapor pressure present in the gas is less than in saturated amount. Okay. Okay, so untuk achieve condensation, okey, ni yang saya kata tadi tu lah. Okey, kalau awak nak dapatkan condensation untuk yang containing superheated ni, awak perlu increasekan dia punya pressure. Ni kita panggil PV diagram. Okey, sepatutnya kalau kita tengok graf sepatutnya dia combine 3, PV and T lah. Okey, baru kita nampak dia punya secara overall. Okey, kita boleh construct graf ni ada PV diagram, okey, ataupun PT diagram. Ini 2D lah. Okay, so kalau PT diagram dia punya graf macam ni lah yang tadi tu. Okay, faham So sini liquid, sini vapor. Okay, ni T. Okay, so yang kawasan ni tadi yang ni lah, boundary ni lah. Okay, so awak increasekan increasekan pressure lah, naik ke atas. So awak akan dapat liquid phase lah, sini liquid, sini vapor. Okay, so total system pressure, okay, PI equal to YI P. Okay, sama dengan P saturated vapor lah. Okay, so P vapor sama dengan P adalah pada keadaan boiling point. Okay, so awak kena tahu tu lah. Okay, so to achieve condensation for the superheated vapor, patutnya kalau untuk superheated vapor, so apa yang awak perlu buat? Okay, kalau awak nak condenskan, kalau untuk base kepada macam kita tengok kat sini in constant pressure, awak kena increasekan dia punya temperature lah. Okay, awak increasekan dia punya temperature lah. Increasekan temperature, decreasekan dia punya temperature, sorry. Okay, decreasekan dia punya temperature. So constant pressure. Okay, sama juga macam case pressure kan. Pressure kita naikkan pressure. Okay, kalau temperature kita turunkan temperature at constant pressure. Kalau yang sebelum ni kita constant temperature lah. Okay, if a gas containing a single superheated vapor is cooled at constant pressure, the temperature in which the vapor becomes saturated is called dew points. Ni yang kita panggil dew points lah. Okay, kita panggil dew points ni drop of liquid. Okay, first drop of liquid. Okay. Okay, so kita tengok example ni. Okay, kita tengok example ni. So a stream air at 100 degrees C and 5 to 60 mm mercury contains 10% of water by volumes. So apa awak perlu buat? Awak kena calculate dia punya dew point of air and degree of superheated of vapor. Okay. So maksudnya dia ada berapa banyak dia lebih di heat, okay, daripada temperature yang asal daripada saturated point. Okay. Calculate the percent of the vapor at condense and the final combustion of gas phase is gas is cooled to 80 degrees C at constant pressure, and calculate the percent condensation and the final gas combustion if instead of being cooled is compressed. Okay, yang ni kita compress, yang ni kita cool. Okay, dua case lah. So yang ni decreasekan dia punya temperature, yang ni increasekan dia punya pressure. What happen? Okay, kita tengok degree of condensation. Sebab kalau ikut daripada graf TV and PT diagram, yang ni graf TV kan. Okay, sebab nak achievekan condensation kan. So awak kena reducekan temperature. Yang ni PV dah diagram lah. Okay, so as this one constant temperature, yang ni constant pressure. Okay, so apa yang awak perlu buat? Okay, kat sini awak calculate dia punya partial pressure of water lah. So kalau awak tengok kat sini, partial pressure of water kat sini fraction dia 10%. Okay, 10%. Okay, darab dengan total pressure 5260, kita akan dapat partial pressure of water. Okay, and kita calculate vapor pressure. Okay, kita calculate vapor pressure dia.
dekat 100 degree C. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, pH2 dekat 100 degree C. Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure of water? Okay. Ada siapa-siapa tak boleh jawab? Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure? Ada idea tak macam mana kita nak dapatkan? Okay. Siapa? Saya nak jawapan. Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure of water tu? Kat 100 degree C. Antasha? Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure ni of water? Antasha, macam mana kita nak dapatkan vapor pressure? Ada idea? Macam mana kita nak dapatkan? Ini penting ni. Nasrin? Nasrin tahu? Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure? Antasha, Nasrin, boleh tolong? Siapa boleh ni? Boleh hantar message ke? Chat. Macam mana kita nak dapatkan vapor pressure of water ni? Awak dah belajar dah? Siapa mana? Cara dia. Nasrin? Natasha? Siapa? Diana? Table? Table mana? Table dekat mana Diana? B3. Okey. Salah satu adalah table B3. Okey. Dan salah satunya kalau tak ada B3, awak boleh calculate guna apa? Oh, B3, B5. Okey, B3 ataupun B5. Okey, samalah. Rasanya buku baru B5. Bukan PVNRT. Okey. Antoine equation lah. Okey. Okey, dengan Clapeyron. Awak dah belajar hari tu. Kan? Awak dah belajar kan? Kita salah satu. Okey, tapi paling senang ambil daripada table lah. Memanglah ada kat sini. Ini saya nak recall balik. Awak ingat ke tak? Okey, macam mana kita nak dapatkan? Okey. Faham ya? So kalau kita refer dekat table B3, okey. Kita just baca. Tahu kan baca table tu? Okey. Kalau awak baca table tu dia ada 50 atas tu macam tunya 10, 20, 30 yang row atas tu dia adalah ada 0.1, 0.2 kan. Itu contohnya 50.1 lah, 50.2 lah. Okey, temperature dia. Okey, ataupun awak baca pressure ni awak boleh dapatkan temperature. So daripada table B3 kita boleh dapatkan 90 di degree C. Okey. So ini dia punya saturated vapor pressure. So sedangkan dia heat 100 degree C kan. Okey, bila dia hit 100 degree C lebih daripada saturated vapor ataupun vapor pressure, maksudnya dia overheat. Kan 100 degree C over kan? Overheat lah. Okey. So maksudnya kalau PT diagram, okey, kat sini ini awak punya point. Okey. Maksudnya dia overheat. Sorry. Dia overheat ke sini lah. Okey, kat sini point ni. Okey. PT diagram dia overheat sini 100 degree C. Yang ni adalah 90 degree C. Okey, constant pressure Sini kalau awak tengok constant pressure. Okey. So dia superheated. Okey, dia terlebih 10 di degree C. So 100 tolak 90 kita dapat 10 di degree C. Itu maksud dia. Faham Okey. So kita tengok soalan yang B. Further cooling must lead to condensation. Okey, maksudnya dekat sini dia kata is cool to 80 degree C lah. Faham So kalau kita coolkan 80 degree C, okey, contohnya tadi tu. Okey. So maksudnya macam tadi PT diagram tadi. Okey. Sorry saya banyak refer pula PT diagram ni kan. Ni liquid phase kan. Okey. So daripada 100 ni dia cool down, dia turunkan dia punya
temperature lah ke sini. Okey, ke sini lah. Kan kawasan liquid kan. So lead to condensation. Sini tadi saturated line. Sini liquid, sini vapor. Okey. Kita tengok macam tu. Dia turunkan ke 80 degree C kan. Dia kata condensation. So since the product are liquid water in equilibrium with gas phase, okay, the water vapor in the gas must remain saturated. Okay. So kalau kat situ awak kena draw dia punya diagram lah. Okay. So yang masuk and then ada liquid yang keluar. Okay, sebab yang ni akan condense. Okay. And then awak buat mol mass balance. Okay. So dia punya basis 100 mol feed gas lah. Okay. 100 mol feed gas. Okay. So awak kena ingat yang ni ada keluar. Okay, sebab dia condense. Okay. So yang ni dry air. Kebanyakan adalah dry air. Okay, mungkin kita tak tahu lagi. Kita tengok mungkin banyak dry air. Okay. So kalau awak tengok kat sini degree of freedom dia ada berapa? Okay. Dia ada 2 components. Okay, kita ada berapa unknown ni? Okay, 3 unknown kan? Maksudnya dekat sini kalau dekat sini kalau saya buat ni 100 mol. Okay. Yang ni Q1. Okay. Yang ni Q2 lah. Okay. Tak complete lah. Okay. So in term of mol lah. Okay. Okay. So unknown dia ada 3. Okay. So Q1, Q2 dan Y. Okay. Kita ada Y ni kan. Okay. 3 unknown. Okay. So macam mana kita nak reducekan unknown? Kita kena tengok mana yang involve lah. So kalau kat sini kita ada 2 spesies H2O dengan bond dry air atau kita panggil dry air je lah, senang. Okay. Kemudian kita ada saturated. Okay, 1, 2, 3 saturated with water. Okay, so 3 minus T, 3 sama dengan kosong. Okay, degree of freedom dia kosong. So awak boleh solvekan lah. Okay. Okay, so kalau awak tengok sini, yes, tinggi 3. Okay, third relation is saturated equilibrium condition. Okay, so apa yang awak perlu buat adalah awak kira dia punya saturated. Okay, saturated condition at inlet. Okay, so Yi okay sama dengan P H2O vapor pressure. So awak just masukkan kalau kat sini PH2O, okay. H2O dekat 80 degree C kalau awak tengok dekat table, okay, table B3, okay, ataupun buku baru saya rasa B5, okay. So awak akan dapat 355 mm mercury. Okay, bahagi dengan dia punya initial pressure. So awak akan dapat dia punya mole fraction lah untuk water. Okay, yang ni untuk water. Okay. Okay, kemudian kita buat balance on dry air sebab yang tu paling senang. Okay, kalau kat sini bond dry air, sini pun ada bond dry air. So kalau kita buat balance, okay, 100 mol, okay, darab 0.9, okay, ni 90%. 100 mol kita punya basis, ni basis dan Q2 unknown, okay. Ataupun biasa awak buat N2 kan, sebab dia in term of mol kan, N2 lah, okay, N2. And then darabkan 1 tolak Y. Ni masukkan dalam ni. Okay. So awak akan dapat N2 ataupun Q2. Ni yang keluar. Okay. Kalau awak tengok kat sini yang ni lah. Bahagian ni. Sini ada Q2 Okay. Okay. Okay, kemudian kita buat total balance. Okay, selepas awak buat total balance, awak akan dapat Q1 yang keluar, water tu yang keluar tu yang condense. Berapa banyak yang condense. Okay, faham ya? Kemudian percent of condensation, kalau kau tengok sini 3.5% bahagikan dengan yang initial masuklah 0.1 darab 100% sebab ada 10% kan water yang feed. So total 35% condense. Okay. Okay, kita buat sama juga untuk bila kita increasekan dia punya pressure. Okay, kita tengok P saturated dia. Dekat berapa pressure dia paling saturated. Sebab bila pada keadaan saturated, kalau awak increasekan dia punya pressure, okay,
dia akan condense in case of constant temperature. Okay, faham ya? So kalau awak tengok kat sini, okay, saturation occur when P is high enough. Tadi kita try increasekan 8500 kan? Kita tengok dia condense ke tak condense. Okay. Okay. So P, kita kira P saturated dia. Okay, P saturation. Okay, dekat 100 degree C, dia punya vapor pressure. Okay, divide dengan Y2 lah. Okay, ni base kepada Raoult's law tadi. So kita akan tengok sini 7600 mm hydrogen. Okay, millimeter mercury lah. Definitely dia akan condense sebab dia lebih kan? Betul tak? So kita kena prove kan. So apa yang awak perlu buat? Awak kena buat mass balance lah. Okay. Yang masuk, yang keluar dan juga yang keluar yang condense untuk water bila awak increasekan dia punya pressure. Okay. So daripada sini, okay. Kalau kita tengok sini saturated, dalam keadaan saturated, okay. Kita tengok dia punya fraction, okay. 760 bagi dengan 8500, ini total pressure yang kita increasekan. Okay, 760 adalah vapor pressure untuk water. Okay, kita tengok 0.0894. Okay, kemudian kita buat balance untuk bond dry air. Okay, 100 darab 0.9 yang masuk, Q2 1 tolak Y. Okay, Y kosong. Jadi total dia 98.8. Okay, so kita buat total mass balance. Okay, ini kita masukkan dalam sini, kita dapat 1.2 mol. Okay, 1.2 bagi dengan 0.1 darab 100, awak akan dapat 12% condensation daripada water yang kita feed. Okay, faham Itu maksud dia. Okay, so ini adalah contoh macam mana kita nak condensekan. Okay, selalunya kita akan decreasekan dia punya temperature, constant pressure, ataupun kita increasekan dia punya pressure with the constant temperature. Okay, faham Okay. Ada soalan tak untuk contoh ni? Okay. So please remember dew point temperature and pressure, selalunya kita akan calculate dew point. Okay. In case macam yang sebelum ni. Okay, yang contoh macam ni. What happen if T more than T dew? Okay, what happens? Okay, T more than T dew. Okay. Adakah dia akan condense? Adakah dia akan jadi vapor? Itu awak kena tahulah. Okay. Just refer kepada PT diagram ataupun PV diagram, awak boleh guess. Okay. Awak refer yang jadual macam ni. Dan juga yang ini. Awak boleh imagine benda tu lah. Okay. Dua ni memang penting. Yang ni PT. Awak boleh imagine. Okay. Apa-apa awak boleh draw sebenarnya macam ni benda ni. Okay. Sebab dia ni pun menunjukkan hypothetical part. Okay. Hypothetical part ni maksud dia kalau yang ni PV kan. Okay. Daripada vapor. Okay. And then change in phase. Change in phase maksudnya yang ni adalah liquid dengan vapor lah. Okay. Yang ni satu phase je kan. Kemudian ke liquid. Ni kita panggil dia sebenarnya hypothetical part juga ni. Okay, hypothetical part. Ataupun kita buat macam ni kan. Okay. Sebelum kita dapatkan dia punya ni lah. Dia punya final condition lah. Okay, ni kita panggil hypothetical part. Awak boleh imagine. Okay, saya rasa lagi senang. Dan juga awak kena draw dia punya flowchart ataupun diagram lah. Okay. So how to calculate the points? Awak kena ingat dia punya Raoult's law. Ni Raoult's law. Awak kena ingat. Raoult's law part ni memang paling penting. Okay. Thermodynamic Raoult's law. Modified Raoult's law. Itu penting untuk mixture. Mixture Raoult's law awak kena ingat. Okay. Okay. Saya rasa clear untuk example ni. Okay. Any question? Okay. So kita tengok contoh yang simple. Okay. Kat sini kan. Okay, problem lah. 10 mole % of H2O, 90% of N2, volume equal to 30 liter, 50 degree C, P equal to 50 meter mercury. Okay. So kalau awak tengok kat sini, dia kata cool at constant pressure. At what T to condense? Okay. So maksudnya dekat sini, kalau daripada PT diagram, okay. Okay kan? So asal dia adalah pressure dia adalah 500. Okay, 500 lah P dia. Okay. So dia kata
start to condense. Okay, at what temperature? Okay, so from here to here lah. Okay, faham ya? Maksudnya dia ke arah sini. Okay, sebab dia constant pressure. Yang ni temperature. Okay, constant pressure. So kita kena calculate dia punya temperature. Okay, so kalau awak tengok ke sini, okay, apa yang perlu buat? Base kepada rod slow lah. Okay, P. Okay, water H2O. Okay, sama dengan Y H2O darab dengan P lah. Okay, so sama dengan 0.1 darab dengan 500. Okay, darab dengan 500. So awak akan dapat P H2O vapor pressure. Okay, sama dengan 50 mm mercury lah. So kat sini awak tengok dekat table B3 ataupun B5. Okay, tengok buku buku lama saya rasa B3, buku baru B5 lah. So temperature dia sama dengan 38.1 degree C. Okay, faham Okay, so if all water condense, how many liter water you can collect? Okay, so kalau kat sini, okay, so just guna PV equal to nRT lah. Okay, so awak boleh calculate. Okay, V sama dengan 30 liter. Okay, and then pressure sama dengan berapa ni? 500 lah, 500 mm mercury. Okay, and then temperature, okay, 50,273 lah, 50 campur 273. So awak akan dapat V dengan berapa? Okay, faham ya? So yang ni berapa mol? 10 mol kan? 10% mol kan? Okay, so kalau basis awak kat sini dia dah tengok basis awak 1 mol. Okay, so awak boleh calculate ni, dah sama dengan 0.1 sama 1 mol. So awak akan dapat lah berapa. So kalau awak tengok kat sini, okay, V sama dengan 1.34. Okay, ni betul 28.1 0.1 20.273 30 liter and then 500. Okay, tapi yang ni diguna, kalau awak ingat, base kepada standard condition. Okay, faham So awak ada dua cara untuk calculate. Okay, okay, so faham contoh tu? Ada soalan tak? Tak ada Okay, so kita tengok several quantities yang biasanya kita akan gunakan lah untuk describe the state and composition of the gas containing single condensable vapor ni. Okay, salah satunya adalah saturation. Okay, saturation ni kalau awak tengok kat sini, kita akan calculate berapa persen component tu saturated. Okay, compare to with the feed lah. Okay, so kat sini kalau awak tengok kat sini, sini adalah partial pressure of that component. This one partial pressure, this one is vapor pressure of component, of that particular component. Okay, and molar of saturation. Okay, so yang ni mole of vapor lah. Okay, mole of vapor minus of free gas. Okay, absolute saturation. Okay, awak kena darabkan dengan moles of vapor bagi dengan mole of dry gas. Okay, so ni awak kena dapatkan mole of absolute saturation lah. Okay, and the next quantities yang biasa kita describe adalah percentage of saturated. Okay, so awak kena darabkan dengan 100. Okay, ni kita akan tengok contoh dia macam mana. Okay, so kita tengok survival problems. Ni another example lah. Okay, you and your friends are lost in the jungle. Okay, luckily you have a device that can cool the air up to 4.4 degree C. Okay, kalau saya laju awak cakap lah. Saya boleh slow sikit. Okay, since you are smarter than your friends, you tell him that you can produce water from air using the device.
Okay, kita nak try condensekan water ni sebenarnya. Okay, sebab kita boleh dapatkan water. Yang air ni adalah sebenarnya kalau awak tengok kat sini, dia ada humidity. Okay, dia ada humidity. Okay, berapa persen water ada dekat air tu lah. The air is available at 32.2 degrees C. Okay, P equal to 754 mm mercury and 95% of relative humidity. So maksudnya dia ada water dalam tu. Okay, device operate at constant pressure. Okay, awak kena tengok sini constant pressure. Okay, calculate the flow rate of air required to produce 37.8 kg of water. Okay, so kalau awak tengok kat sini, ini V1 and 1, okay, sebenarnya ada flow rate ni. Okay, ada dot atas ni. Okay, and simbol dia adalah mol per, sepatutnya, okay, mol per minute. Yang ni mol per pula. Ni mungkin awak boleh betulkan kot. Ada dalam slide kan, mol per minute. Jangan lupa simbol Nampaklah simbol tu, awak boleh tahulah. Okay, so yang ni adalah mol per minute. Okay, ni awak punya flow chart lah. N2 dot kan. Okay, so sini adalah mol per minute. Okay, and temperature 4.47 degree C. Okay, relative humidity SRHR. So kalau awak tengok kat sini relative humidity, ni kan SRHR kan, PI divided PI asterisk ni. Ini relative humidity. Okay, so and then dia kata required produce 37.8. Ini water ni. Okay, water ni keluar. Okay, M3 lah. Okay, M3. Sebab dia kilogram kan. Okay, so awak perlu buat, awak convert kepada mol lah. Sebab yang lain ni mol kan. So awak convert kepada N3. Okay, so awak dapat berapa. Okay, faham So ini dia punya flow chart. Okay, so apa yang kita perlu buat. Okay, kalau awak tengok kat sini sepatutnya awak kena kira mol lah. N3 tu berapa. Cuba awak kira N3 tu berapa. Okay, 37.8 bagi dengan 18 lah. Untuk water kan. Okay, sebab yang stream ketiga. Okay, stream pertama masuk. Okay, stream pertama masuk. Okay, ini stream pertama. Ini stream kedua. Ini stream ketiga lah. Okay, ni all water. Sebab dia condense. Okay, bagikan dengan 18. Ini adalah molecular weight. So awak akan dapat N3 sama dengan 2.1 kilomol per minute. Okay, kalau awak calculate. Okay, so dia kata initially 90% of humidity at inlet. Okay, so apa yang perlu buat. Okay, kalau base kepada equation SR, okay, HR, okay, sama dengan apa? So PI, okay, divide by P I straight. Okay, so awak kena ingat ni. Okay, so ini adalah dia punya calculated kalau awak bawa ke sini. Okay, ni bawa ke sini. Okay, so ini sebenarnya sama dengan Y I total P. Okay, total P. So yang ni lah, ni adalah partial pressure of water. Okay, faham So ni adalah dia punya vapor pressure at 32.2 degree C yang inlet tadi tu. Okay, so daripada table B3, okay, awak boleh, siapa ni tak boleh masuk? Ada yang tak boleh masuk siapa? Okay, so dapatkan dia punya fractions, rearrange equation ni. Okay, bawa ke sini. Total pressure adalah 754.4. Okay, awak akan dapat 0.05 mol H2O per mol. Okay, mol H2O per mol Okay, faham So untuk Ratzlaff,
Kemudian kita applykan Raoult's law. Okey. Dekat 4.4 degree C. Yang ni adalah outlet. Okey. Outlet dia. Yang ni lah. So, yang ni lah. Okey, stream yang kedua. Stream yang kedua. Okey. 4.4 degree C, kalau awak tengok kat sini mol H2O lah. Okey, 6.292 ni adalah pada 4.4 degree C. So, awak refer table B3. Okey. So, kemudian awak buat mol balance. Okey, N1 sama dengan N2 sama plus 2.1. Okey. So, untuk water balance juga 0.045, N1 0.3 plus 2.1. Okey. So, awak akan dapat N1 dan juga N2. Okey. N1 lah dengan N2. Okey. Faham ya? Sini N1, sini N2. Okey. Kemudian, okey, apa yang awak perlu buat? Awak calculate dia punya volume. Okey. So, untuk calculate dia punya volume, okey, V inlet sama dengan, okey. So, kalau awak tengok kat sini 56.83 kan? Okey, awak letak kat sini 56.83. Okey. And then temperature. Okey, ini PV sama dengan RT ya. PV sama dengan RT lah. Okey. So, dia punya temperature 32.2 plus 273 Kelvin. Okey. Dan 8.205. Okey, darab 10 negatif 5. Okey. And pressure 754. Okey. So, awak akan dapat yang ni lah. Okey, 1435 cubic meter per minute. Okey, faham Clear tak yang ni? Okey. Ada soalan tak? Dua example tu. Sebelum nanti awak buat tutorial sikit ni. Saya harap awak faham. Okey, tak ada soalan ya? Kalau laju cakap Kalau stuck internet pun cakap. Okay, so kita tengok example 3 ni lah. Okay, example 3, the vapor pressure of styrene is 100 mm mercury at 82 degrees C and 200 mm mercury at 100 degrees C. Vapor pressure P P star. Yang ni dekat 100 mm mercury. Yang ni dekat 82 degree C lah. Okay, yang ni P star asterisk dekat 100 degree C. Okay. A gas that consists of 10 mol % of styrene and 90 mol % of uncondensable. Okay. Maksudnya salah satu dia tak condensable lah, 90%. Is contained in a tank at 100 degree C and 1000 mm mercury. Calculate the dew point of the gas. Okay, dew point termasuk temperature. Okay, dew TDP as well as dia punya P lah. Okay. Dia punya P lah. Okay, PI lah. Okay. P saturated of course kita boleh dapatkan daripada sini je. Okay. TDP and PI. Okay. So kalau awak tengok kat sini apa yang kita buat. Okay. So apa yang kita buat base kepada Raoult's law kan. Mesti Raoult's law. Okay. PI, partial pressure, YI and P. Okay. So kalau awak tengok kat sini 0.1 darab dengan 1000 of that system. Dapat 100 mm mercury. 100 mm mercury kalau awak tengok kat sini. Okay. Dia adalah bersamaan dengan 82 degree C. Okay. So kita dapatlah 82 degree C dia punya temperature of dew point. So dia punya partial pressure, vapor pressure adalah sama juga dengan 100 mm mercury. Dia sama dengan partial pressure. Okay. Faham So dikata relative saturation. Okay. Bila relative saturation, okay, untuk styrene, okay, 100 mm mercury bahagikan dengan 200 dekat 200 mm mercury lah dekat 100 degree C.
Okey, 100 degree C. Okey, so kalau awak tengok kat sini 100 mm mercury bahagi dengan 200 mm mercury dapat 50%. Okey. Okay, and then molar saturation. Okay, molar saturation kalau awak refer balik equation tu. Okay, SMHM. Okay, so PI 100 dan juga sini PI total pressure adalah 1000. Okay, awak akan dapat molar saturation. Okay, and then percentage of saturation. Okay, percentage saturation. Ini dia punya equation. Okay, so PI divide P minus PI divide by PI. This one ada saturated vapor. Okay, so 200 yang ni tadi awak calculate kan 0.11. Okay, so awak darabkan dengan 100, awak dapat percentage of saturation. Okay, senang kan? So itu in case of several quantities yang kita kena tahu. Okay, sebab saturation ni akan related kepada water ataupun ada komponen B saturated with the component A. So awak kena ingat lah. Okay, cuba buat yang ni. Okay, the vapor pressure of acetone is 200 mm mercury, okay, at 22.7 degrees C. Liquid acetone, okay, is kept in a sealed flask at 22.7 degrees C. The gas above the liquid contains air and acetone vapor at a pressure of 960 mm mercury. Okay, what is the partial pressure of acetone? Okay, partial pressure of acetone. Macam mana awak nak calculate ni? In a gas, partial pressure of nitrogen, okay, mole fraction of acetone in the gas phase. How would you determine the boiling point of acetone assuming constant pressure total of the 960 mm mercury? So macam mana awak nak buat? Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, dia ada dua komponen lah. Okay, sebab dekat sini ada air dan juga acetone vapor. Okay, liquid. Okay, so dua komponen. Ya. Yeah. So kalau awak tengok kat sini, P total sama dengan 960 mm mercury lah. Yang ni. Okay, so awak nak calculate dia punya partial pressure of acetone. Macam mana awak nak calculate partial pressure of acetone? Okay, cuba awak buat, nanti saya tanya. Okay, cuba awak buat. Macam mana nak calculate partial pressure of acetone? Awak dah belajar dah. Guna rules yang mana? Law yang mana? Okay, nanti saya tanya. Dapatkan? Okay, siapa-siapa boleh jawab, awak boleh tulis dekat chat. Berapa partial pressure? Sekejap je ni. Is ni dapat? Sekejap je tu. Sini dapat tak? Jia? Siapa Jia? Berapa partial pressure dia? Partial pressure of acetone. Okay. Biasanya awak akan calculate juga partial pressure of water. Water pula. Okay. Amira ada? Amira. Jia? Isni? Berapa partial pressure of acetone? Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, dia kata keep, okay, dia kata vapor pressure of acetone 200 mm mercury 22.7, okay, dan dia masukkan liquid acetone keep seal flask 22.7 degree C juga, okay, faham tak? Total dia kat sini, so PT sama dengan P acetone, saya buat satu lah, acetone, satu acetone
2 L. P1 sama dengan P2. Ni kita panggil apa ni? Law of what? Yang awak dah belajar. Siapa tahu? Pavitra tahu tak ni? PT sama dengan P1 campur dengan law apa ni? Tak tahu ke? Siapa-siapa tak tahu? Ha? Tahu tak? Ini kita panggil Dalton's law. Kau dah belajar kan? Dalton's law. Okay. So kalau tengok 22.7 degree C. Okay. So sepatutnya kita masukkan sama juga dengan 200 lah. Okay. So ni aseton ni water. Okay. Yang ni adalah 960. So awak akan dapat P2 sama dengan 760. Okay. Milimeter mercury. And P1 sama dengan sepatutnya awak ambil ni je lah. 200. Okay. So ini dia punya partial pressure. Okay. So partial pressure of acetone sama dengan 200 mm mercury. And then partial pressure of water sama dengan 760 mm mercury. Okay. Dia kata partial pressure of nitrogen. Okay, macam mana awak nak kira partial pressure of nitrogen? Cuba calculate partial pressure of nitrogen. Okay, yang daripada satu ni awak dapat calculate. Okay. P1 aseton sama dengan 200 mm mercury. Okay, P2 sama dengan 760 mm mercury. Okay, cuba calculate. Macam mana nak calculate partial pressure of nitrogen? 600, dapat 600 ya? Kenapa 600? 960 tolak 200. 760. Ni 600 ni apa? P nitrogen. Okey, P nitrogen 600 lah. Okey, 600. Betul lah. Okey. Sebab apa? 760 darab dengan 79% lah. Okey. Faham eh? Okey. Okey. So, mole fraction of acetone in the gas. Macam mana kita nak calculate ni? Mole fraction of acetone in the gas. Okey. So, awak kena applykan apa yang kita kena guna. Okey. Ni adalah Raoult's law. Cuba kira Raoult's law. Okey. Yes, 760 darab 0.79. Okey, 79% lah. Awak guna Raoult's law. Cuba awak kira mole fraction of acetone in the gas. Berapa? Direct ni, direct calculation. Sama-sama. Syida? Berapa mole fraction? Cuba buat. .21. 0.21 kalau untuk oksigen. Ya. Oksigen 0.21. So kalau oksigen 0.1 darab 760 159.6 mm mercury. Ni 0.21. Apa ni? Mole fraction. Mole fraction 0.1. Amira. Salah. Raoult's law. Y 1 darab dengan P besar P ni kan. P total. P1. Aseton tak satu kan? Tadi saya define aseton satu kan? Ini 2 kan? Sama dengan partial pressure of aseton. Ini 200. Yang ni 960. Berapa dapat? Y1.
Calculate dapat ya Mira. Fraction dia. Ni Rasulullah. Ingat Okay. So awak akan dapat 0.208 di 3. Okay. Dapat Okay. So yang di how would you determine the boiling point of acetone assuming constant pressure? Macam mana kita nak dapatkan boiling point of acetone? Temperature lah. Temperature of boiling point. Macam mana kita nak dapatkan? Okay. Macam mana kita nak dapatkan? 200 bagi 960. Ya, Jia. 200 bagi 960. Betul lah tu. Awak akan dapat fraction of acetone. Ni macam mana kita nak dapatkan ni? Dekat boiling point. Ada idea tak? Siapa Raiden Chandran, Raiden kan? Macam mana kita nak dapatkan? Awak dah belajar dah sebelum ni? Chapter 5. Apa caranya kita nak dapatkan? Boiling point dalam keadaan dekat saturated vapor kan? Vapor pressure kan? Okay, dekat vapor pressure tu. Okay, macam mana kita nak cari temperature? Sebab kalau kat sini masa boiling point ni vapor pressure of components equal to the total pressure. Okay. Vapor pressure sama dengan total pressure. Okay, itu yang kita panggil boiling point lah. Okay. Vapor pressure maksudnya vapor pressure of the component. Okay, I sama dengan P. Sama dengan P. Okay. Ini sistem So PI ni dan juga macam mana kita nak dapatkan? Raiden, ada idea macam mana kita nak dapatkan? Sikit lagi. Macam mana awak calculate Amirah? Macam mana awak calculate 60.6? Awak kasih tahu saya. Macam mana awak calculate? Macam mana awak calculate 60.6? Table? Macam mana awak tengok table mana ni? Macam mana awak tengok table? Table berapa? Amirah? Saya nak tengok table. Table mana Amirah? Table B3 ke? B3 bukan. B3 untuk ni je. B3 untuk water je. Macam mana kita nak calculate? Dia tak ada kat table tu. Macam mana kita nak dapatkan? Awak kena ingat ni. Boiling point dekat vapor pressure ni. Boiling point sama dengan macam mana awak ingat balik macam mana awak nak calculate. Macam mana awak nak calculate vapor pressure? Macam mana awak nak dapatkan vapor pressure? Dah? Boleh? Raiden tak ada idea Takkan awak tak ingat kot chapter 5? Chapter 5 ke chapter ni? Kita dah belajar. Chapter ni. Kelas yang lepas. Kelas yang lepas kita baru belajar. Chapter 5 pula. Awak ingat tak macam mana kita nak dapatkan? Part 1 kita belajar. Yes, end to end. Pandai pun. End to end lah. Apa-apa menyebabkan vapor pressure, end to end ataupun Clapeyron's. Okay? Faham So sama dengan log P. Cuba calculate log P.
log 10T sama dengan A minus B divided by T plus C. Okay? Faham So yang ni awak kena rearrange lah. Rearrange. Ke tak rearrange? Yes, awak kena rearrange equation. Okay, dapatkan parameter A, B dan C. Cuba calculate. Okay, nanti saya tanya jawapannya. Berapa T ni? Rearrange equation dalam degree C. Saya tak tahu end-to-end equation yang belakang ni dalam degree C. Cuba calculate. Berapa awak dapat temperature? Pressure dia 960. Calculation yang ni temperature dia dalam degree C. Okay. Temperature dalam degree C. Pressure dalam millimeter mercury. Okay, pressure dalam millimeter mercury lah. Kalau temperature awak dalam Kelvin, A, B, C dia punya value lain ya. Awak kena ingat ya. Faham ya? So kalau awak tengok kat situ, okay, kalau awak tengok dekat table B4 tu, tengok kan dia ada range dia kan. Okay, dia ada range dia untuk acetone kan. Negatif 12.9 hingga 55.3 degree C. Okay. So maksud dia kalau lebih temperature ni kita tak boleh guna Antoine equation. Dia tak tepat lah Antoine equation ni. So kita guna Wagner equation. Dia untuk wide range temperature lah. Okay, tapi itu awak tak belajar. Awak boleh refer dekat Paris Chemical Engineering Handbook ataupun ada Engineering Handbook. Berapa temperature dia? Calculate. Awak dah belajar dah ni Antoine. Cuba calculate berapa? Amira. Diana ke Amira ke, siapa-siapa lah. Saya tunggu jawapan. Dapat? Lambatnya. Siapa? Diana? Amira? Berapa temperature? Boleh tak? Antasha? Siapa yang dah dapat Antoine equation? Oh, saya nak bagi tahu hari ni officially Dr. Ramli retired Dah pun retire. Hari ni lah officially dah keluar. Dah keluar ni. Dah keluar ni lah. Fakulti dah inform dah. Mei, hari ni 6 Mei kan? Yelah hari ni. Officially Dr. Ramli dah retired lah. Dapat tak? Mana tadi? Amira? Amira tak dapat ke? Diana? Berapa ni? Temperature ni? Jasmine tak ada Jasmine?
Jasmine tak ada. Kan ada masalah internet. Apa tak? Lama ni hantar ni. Siapa ni? So kalau awak tengok kat buku tu, yang ni A sama dengan 4.4248. B sama dengan 1312.253. C sama dengan 32.445. Silap pula. Ini kalau guna Kelvin saya rasa. Sorry. Saya tengok balik. So kalau awak tengok kat situ, aseton, okey 7.1. Saya dapat 21. 21? Macam mana awak dapat 21? A sama dengan 7.7. Okey. Janganlah saya terus. Okey. So kalau awak rearrange equation tu, okey. So awak akan dapat berapa? Log 10 bukan ln. Okey. 960 sama dengan 7.11714. Salah kira. Awak salah kira ni. Tolak 200. Kenapa 200 ni constant? Okey, dah inform dah tu. 1210.595. Okey. Divided by T dalam degree C. Okey. Plus 229.664. Okey, so awak akan dapat lah ni. Okey. So maksudnya yang ni awak rearrange kan. Kalau ini A, B, C. So maksudnya T sama dengan, betul tak? B divided by log P minus A. Okey. Minus C. Okey. Ni lah. Faham? Yang ni C kan? Ni C. So awak akan dapat dia punya temperature. Okey. So saya harap awak dapat lah. 63. Okey, betul. 63.1. Okey. So kita tengok ni pula. Okey. Working session 2. Yang ni ada jawapan kan? Tapi yang ni basis dia 1 meter kubik. Cuba awak buat. Saya nak kasih basis dia 1 mol. Okey. Saya nak awak buat basis dia 1 mol feed. Okey. Air at 90 degree C and 1 atm, absolute content 10% 10 mol percent water. A continuous stream of this air enter a compressor condenser. Okey. So maksudnya dekat sini lah dia sekali kalau okey. Dia sekali kan. Dia macam ni. Compressor condenser lah. Ya. Dia panggil compressor condenser kan. Okey, dia sekali lah. Okey, ini water keluar lah. Ini water keluar. Okey. Compressor condenser in which the temperature is lowered to 15.6 degrees C and the pressure is raised to 3 atm. Okay, atm. Okay, the air leaving the condenser is then heated isobarically to 100 degrees C. Aduh, nak penat saya bercakap. Okay, calculate the fraction of water that is condensed from the air, relative humidity of the air, okay, relative humidity SR. Ini fraction of water YH2O yang condense. Okay, yang ni lah. Ni condense ni. YH2O ni condense in the, from the air. Ni ratio of feed air. Okay, ratio meter cubic outlet at 100 degree C. Okay, feed air at 90 degree C. Yang ni lah. Okay. So tengok dia punya ratio berapa. Okay. Feed air dia. Okay, air yang keluar dengan air yang masuk. Cuba awak calculate dengan basis dia 1 mol. Okay, yang ni 1 meter kubik kan. Ini orang dah buat dah. Awak boleh tengok je.
Kalau base kepada 1 meter kubik, okey. So kalau kat sini n feet air, okey, maksudnya awak kira mol lah. Okey, awak dapat mol yang masuk tu. Okey, kemudian awak kira mol untuk water dan juga mol untuk air dan juga untuk water. Kemudian awak calculate dia punya mol fraction yang leaving daripada condenser. Okey, so awak akan dapat lah. Okey, Y W P W. Okey. So itu kalau yang A. Okey. So and then awak boleh calculate berapa lah. So NC maksudnya NC yang ni. Sini NC Okey. Sini NC. Sorry. Tak punya internet. Dia ada okey. Jadi so kita dah calculate dia punya fraction. Okey. So kita calculate dia punya end feed dry. Okey, yang sini tadi kita dah calculate kan 30.24. Kita dah dapatkan NC. NC tadi yang keluar daripada condenser tadi. Okey. And then yang keluar dari condenser tadi NW kita dapat calculate. Okey. So kalau yang keluar daripada condenser tadi yang ni NC. Yang ni NW lah. Ni yang masuk tadi. Ini compressor condenser kemudian masuk heater lah. So 33.6 tolak 30.1 dapat 3.19 kat sini. 3.19. Okey. Dan kita boleh calculate lah 3.19 bagi 3. Ni yang feed. Okey, yang feed tadi. Ni keluar. Kita dapat 0.949. Okey. So relative humidity awak calculate je lah. Okey, PW divide by PW. Vapor yang ni adalah dia punya partial pressure. Okay. So kalau awak tengok kat sini just bahagikan lah. Okay. Dia punya partial pressure dan juga dia punya vapor pressure. Vapor pressure untuk water okay, dekat 100 degree C adalah sama dengan 1.01325. Itu memang kita tahu dekat boiling point lah 100 degree C ni kan. Okay. So untuk condenser kalau yang leaving the condenser, okay, kita tengok balik PW ni, okay, 0.0177 3 lah. Okay. Kemudian calculate dia punya outlet, okay, C ni, okay, berapa outlet dia, kita calculate dia punya, okay. So ini kalau base kepada 1 cubic meter, okay. So saya nak awak guna basis 1 mol feet, cuba awak calculate. Sana awak calculate. Saya nak 1 mol. Basis dia 1 mol. Okay. Cuba calculate. Tak ada masalah. Awak nak guna 100 mol ke, 1 meter kubik ke, tu yang saya kata. Awak try guna 100 mol ataupun awak guna 100 mol. Tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Sebab dia basis. Okey. Yang penting awak punya last jawapan tu, okey, dia base kepada ratio kan. Okey, ratio dia sama. Okey, kalau awak nak buat 100 mol pun boleh. Okey. Tapi saya nak awak buat 1 mol. Okey, senang sikit. 1 mol. Kalau 100 mol, ini 0.1 darab dengan 100 berapa? Okey. So 0.10 kan? Okey. 10 mol of water per mol. Mol water per mol. Cuba buat 1 mol feed. Awak calculate. Cuba calculate. Dia ni yang okey. Okey, awak kata 100 mol. Kenapa tak 100 mol lah? Awak calculate 100 mol. Ataupun 1 mol lah. Saya suruh awak calculate 1 mol.
Cuba, apa yang awak perlu mula dulu? Okey. Awak nak calculate ni kan? Apa dia kata? Fraction of water that is condensed from water. Fraction of water. Kita nak tengok fraction dia. Ini divide by yang ni. Okey. Awak nak basis 10 mol pun boleh. Okey. Cuba calculate Lim yang K. Okey. NC awak dapat berapa? N2 lah. Ini awak dapat berapa? Ini NC jugalah ni sebenarnya. Okey. Ini NW awak dapat berapa? Okey. Bagi saya value of NW dengan NC. Okey. NC dengan NW. Berapa value dia? Kalau basis dia 1 mol. Berapa awak dapat N2? N2 pula. NW dengan NC. Ini yang K. Awak kata tadi kenapa tak basis 100 mol kan? Ni saya kasih 1 mol. Saya kasih 1 mol je. Basis dia. Yang lain pun calculate juga. Nanti saya tanya. Saya dapatkan N2 dan juga N3. N2, N3. Yelah, yang ni N2, N3 lah. NC, dapatkan NC dan juga NW. Yang ni biasa saya guna nombor biasa. Okey. NC, N2, N3, NW kan sama. Dapatkan NC dan NW. Berapa mah? Okay. So kalau kat sini, okay, awak kena cari fraction lah dekat sini kan, dulu. Okay. Kalau you cari fraction, awak akan guna Rod's law lah. Okay. Y C. Okay. Saya guna N2 lah sini. Y2. Okay. Y2. Darab dengan sama dengan C. Okay. H2O. Dekat temperature ni 15.6 bahagikan dengan P. Awak akan dapat fraction lah. Okay. So ni pun saya guna yang ni YW lah ni. Y2 ni YW lah. Okay. So, awak akan dapat dia punya fraction. NC 89 mol. Oh, NC 89 mol. NW 11 mol. Ini basis awak berapa ni? 100 mol. 100 mol. Sure? Okay, cuba awak kira fraction H2O condense.
Okey, awak dah dapat kan NW dengan N ni awak dapat kan? Yang ni 10 mol kan? Ni awak dapat 10 mol kan Liam K? Okey, kita tengok fraction dia. Fraction of H2O condense. Okey, fraction dia sama dengan kita buat sama tadi macam yang base kepada 1 meter kubik. So awak dapat yang tu NW 11 bahagi dengan 10 sama dengan 1.1 berapa ni? NW 10. Yang condense berapa? 11. 11 bahagi dengan 10. Kenapa dapat 1.1? Nampak kan? Awak dapat NW sama dengan 11 kan? 11 mol. Yang ni awak dapat berapa? 89. And then yang ni sama dengan 10. Wow. Kenapa fraction H2O condense lebih daripada 1? 100 mol kan? Kenapa 1.1? 1.1. Okey, fraction. Fraction sepatutnya kurang daripada 1. Kira balik. 5K. Kenapa kurang, kenapa lebih daripada 1? Ada siapa jawapan? NC dengan NW? YW sama dengan P W water plus total pressure. Awak akan dapat fraction lah. Okay, fraction kat sini. YW. Okay. So PW dekat 15.6. Awak boleh tengok dekat table point V3. Table V3. Okay. So PW awak akan dapat 13.29. Total pressure 3 ppm. So awak akan dapat YW. Okay, dah dapat idea dah? Cuba calculate NC dengan NW. Apa yang awak perlu buat? Saya dah calculate dah fraction untuk YW ni. Apa yang awak perlu buat lepas tu? Kan? Saya dah kurangkan dia punya number of yang gunakan Raoult's law. Saya kata ni Raoult's law. NC NW 9.47. Okey, 9.47 bagi dengan 10. Okey, pandai pun. Okey. Awak punya jawapan kena sama. Awak basis apa pun? Kan? Mana dia punya ni? Mole fraction ni. Kena sama. Ni kan? Samalah. Okey. Sebab tu saya suruh guna mol. Kena sama. 9.47. Okey. So yang masuk adalah 10 mol. Okey. Yang ni kan masuk 10 mol lah sebab Lim Yankee guna yang ni adalah basis dia 100 mol. Okey. So ni awak akan dapat 10 mol lah untuk water. NW awak dapat 9.47 lah. Okey, NC awak akan dapat 90.53. Okey. Kalau 1 mol, okey. Kalau saya buat 1 mol, okey, sama dengan yang ni 0.1 lah. 0.1 lah mol dia. Yang ni akan 0.0947. Okey, mol of water yang condense. Yang ni sama dengan 0.9053. Okey. Faham Apa basis pun jawapan akhir awak kena sama. Sebab kalau awak tengok kat sini base kepada ratio. Okey, bila base kepada ratio awak kena sama. Okey.
And fraction jangan lebih daripada 1. Ingat tu dalam key. Okay, faham Okay, sekarang awak dah dapat dia punya fraction. Kemudian awak kira dia punya relative humidity. Dapat kan? So kat sini macam mana awak dapatkan? Selepas kita dapat fraction tu, okay, awak buatlah air balance. Okay, awak buat air balance dan juga water balance. Okay, air balance dan water balance. Kalau awak dapat air balance dengan water balance, awak dapatlah NW dengan NC. Okay, faham So itu yang kita dapat. Jawapan tu lah NC dengan NW. Kemudian awak kira dia punya relative humidity. Cuba kira. Okay, relative humidity PI. Okay, darabkan dengan PI star. Okay, saturated vapor dekat mana ni? 100 degree C. Okay, dia kata 100 degree C kan? Relative humidity of the air at 100 degree C. Okay, kat sini ni. Okay, so PI ini adalah partial pressure. Okay, so partial pressure sama dengan YI darab dengan total pressure. Okay, faham So kalau awak tengok kat sini, partial pressure, total pressure dia adalah 3 atm. Okay, faham Kemudian darabkan dengan fraction lah. Fraction dia 0.005T3. Kalau awak dapat fraction yang ni dekat sini. Okey, dapat SR. Darabkan dengan 100. Berapa? Dia dapat tak? Siapa dapat? Dia bagi jawapan. Okey, so fraction awak tadi awak dapat berapa ni tadi? Kalau LMK you calculate 0.00583 kan? Okey, untuk water kan? Okey. Water awak dapat 0.053 kan? Okey. So awak dapatlah SR ni. Berapa dapat SR? Ni 3 ATM. 3 ATM. 100 di divisi. Berapa dapat? Aisyah dapat Aisyah. So kalau awak tengok kat sini, kalau awak calculate, okey, 0.053 darab dengan 3 ATM bagi dengan PI 100 degree C. Okey. So kalau awak tengok kat sini 100 degree C untuk water dia akan 1 ATM lah. Betul tak? Boiling point. Vapor pressure untuk water mesti 1 ATM ataupun 1.013. Kemudian awak bagikan awak darab dengan 100. So awak akan dapatlah jawapan. Relative humidity. Okay, yang C. The ratio meter cubic outlet, okay, outlet at 100 degree C per cubic meter feed air at 90 degree C. Okay. So kita nak tengoklah. Kita tengok dia punya ratio lah. Yang keluar dan juga yang masuk. Okay.
So awak calculate V2 yang keluar. Okay, V2 adalah yang ni lah. Okay, so yang ni kalau awak calculate NC sama dengan yang keluarkan ni, NC kan, ni sama kan. So akan 0.9053 dia punya mol. Ni base kepada satu mol satu mol basis. Okay, and then awak calculate base kepada PV sama dengan NRT lah. Okay, PV sama dengan NRT. Untuk V1, ni kita V1 dan juga V2 lah. Okay. So macam mana kita nak calculate V2? Okay, V2 darab dengan KN RT2. Okay. Bagi dengan V2. Okay. So yang ni N dia adalah sama dengan, kalau yang keluar 0.9053. Temperature dia adalah 1 degree C 373. Ni awak cari R Kemudian pressure adalah 3 atm. So awak akan dapat V2 lah. Okey. Kemudian awak calculate juga V1. V1 sama dengan NRT1 divide dengan V1. Okey. So N1 kalau awak tengok kat sini, okey. Dia kata base kepada feed air kan. Okey. Feed air 1 mol. Okey. Bagi dengan ratio of the outlet and the feed air at natural degree C. Okey. 1 mol. Ini adalah temperature dia 90 degree C, pressure dia adalah 1 atm. Okey, so kemudian awak akan dapat V1. Kemudian awak bagikan V2 bagikan dengan V1 lah. So awak akan dapat dia punya ratio outlet dengan inlet. Okey, ada soalan tak dekat sini? Okey. So maksudnya awak nak buat basis 1000 ke, okey, 10,000 ke, yang penting awak punya ratio tu sama. Okey, faham So ini base kepada 1 cubic meter punya basis. Okey. So kalau awak tengok sini jawapan awak kena sama 0.3 1 cubic meter. Outlet air divide by 1 cubic feet. Okey. Ada lagi? Okey, yang ni example 4. Saya rasa awak boleh baca kot. Okey, ni biasa je. Okey, ada soalan tak? Example 4 ni awak nak discuss ke? Saya rasa awak boleh baca kot. Okey, dah ada jawapan kat situ. Ada apa-apa awak boleh tanya. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Sebelum kita ada 15 minit ni. Kita dah masuk kepada multi component gas system. Okey. BLA. Ada apa-apa tak? Okey tak? Faham Faham tak contoh tu? Okey. So kita nak sambung ke nak stop sini? Nak sambung ke nak stop sini? Okey, kita dalam 2 kelas ataupun 3 kelas lagi habis lah. Hello, kita nak sambung ke nak stop sini? Anyone? Senyap ya. Saya tanya nak sambung ke nak stop? Stop doktor. Okey. Dengar tak? Doktor tak dengar? Tak dengar. Hello, dengar tak? Awak nak stop sini ke nak teruskan? Stop doktor. Zulfaikah kata stop. Okey, kita ada dalam 15 minit lagi. Okey, ada tak faham tak? Dengar tak ni? Dengar tak? Dengar tak?
Sebab Raiden tak berapa dengar. Okay, kalau kita nak stop, kita stop sini lah. Tak berapa jelas. Okay, tapi tak tahu yang lain dengar tak? Yang lain dengar tak? Raiden je tak dengar. Yang lain dengar. Oh, yang lain dengar. Mungkin internet awak Raiden. Okay, tapi tak apa, nanti awak tengok video lain. Okay, so kita stop sini. Okay, awak baca multi-component gas system. Alamak. Okay, multi-component gas liquid system. Okay, yang ni melibatkan tadi kita satu komponen kan condense, tapi ni melibatkan bila transfer daripada satu spesies daripada gas ke liquid ataupun daripada liquid ke gas. Untuk in case of absorber dengan scrubbing, okay, ataupun stripping, itu awak kena baca. Okay, dia makin complicated lah. Tadi dia keluar satu je kan. Okay, so yang ni kita lagi complicated. So yang ni kita akan gunakan Rod's law juga. Okay, apa relationship equation Rod's law yang sebelum ni kita tengok YI darab dengan total pressure sama dengan PI partial pressure. Okay, sama dengan, kita akan tengok relationship dia punya Rod's law ni untuk composition dengan gas dan juga dengan liquid. Okay, so kalau awak ingat bila keadaan dia ideal solution, okay, untuk solution ataupun liquid dan gas phase adalah ideal, okay, kita boleh guna equation ni untuk calculate salah satu composition lah. Okay, dan juga kita akan tengok dia punya condition, bila masa kita boleh guna Rod's law ni. Dan salah satu lagi, bila masa kita boleh guna Henry's law. Okay, contohnya gas, okay, absorption of gas solubilized dalam liquid. Okay, macam mana kita nak calculate composition of the gas lah. Okay, tu awak kena baca nanti. Okay, so saya harap semua tu clear. Next week kita akan masuk yang ni lah, multi component dan juga VLE. Okay, VLE ni lebih kepada macam mana kita nak buat calculations. Okay, due calculation, vapor liquid equilibrium lah kita panggil, calculation for ideal solution. Sebab kita akan menggunakan Rod's law. Okay, Rod's law ni ideal solution dan juga gas phase dia adalah ideal. Okay, so kita akan tengok benda tu lah. Okay, kalau tak ada apa-apa kita stop sini lah. Ada soalan tak? Okay, tak ada So saya harap semua okey lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi next week. Okay, nanti saya akan upload video lah. Okay, untuk test awak nanti saya mark lah. Okay, saya tengok semua dah hantar dah. So itu je. Terima kasih semua. Bye bye. Dah habis